Bayangkan kita duduk santai, minum kopi, tiba-tiba muncul satu cerita politik panas dari Sabah yang membuatkan ramai terkejut dan geleng kepala. Ceritanya bermula apabila naib presiden bersatu Ronald Kiandi menghentam habis-habisan konsep berasaskan Sabah yang dibawa oleh Gabungan Rakyat Sabah atau lebih dikenali sebagai GRS. Katanya semua itu tidak lebih daripada sekadar gimmick politik. Betulkah? Atau ini hanyalah serangan politik biasa? Mari kita bedah sama-sama di dalam video kali ini. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Ronald Kiandi yang juga pengerusi Bersatu Sabah dan ahli parlimen Beluran selama 6 penggal tidak segan-segan menghentam GRS. Katanya, kalau betul GRS ingin tonjolkan image sebagai parti tempatan yang mampu tentukan masa depan Sabah tanpa campur tangan luar, kenapa setiap kali bab perundingan kerusi pilihan raya, mereka tetap kena berlari ke Kuala Lumpur jumpa Perdana Menteri? Menurut Ronald, ini jelas menunjukkan bahwa slogan berasaskan Sabah itu hanyalah satu topeng, satu jualan politik yang tidak realistik. Kalau betul berdikari, kenapa masih perlu bergantung kepada pusat? Sebenarnya benda ini terbukti baru-baru ini apabila Anwar Ibrahim memanggil mesyuarat di Seri Perdana bersama dengan pimpinan PH, BN dan juga GRS. Dalam mesyuarat itu yang hadir termasuklah Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga Zahid Hamidi. Tetapi Bung Mokhtar Aradin, pengerusi UMNO Sabah, langsung tidak hadir. Dan selepas itu Bung mengupload gambar mesyuarat dengan caption sinis. Apakah parti lokal sudah tenggelam dalam gelombang Malaya? Mana suara keras dulu yang kata menyokong parti Malaya adalah pengkhianat? Nah, sekarang siapa pengkhianat besar kepada rakyat Sabah? Memang sindiran Bung Mokhtar itu sangat-sangat pedih. Nampaknya jelas ada retakan besar dalam hubungan GRS UMNO walaupun dua-dua kononnya dalam kerajaan perpaduan. Kalau kita tengok lebih mendalam, memang politik Sabah ini ibarat drama cinta tiga segi. Ronald Kiandi sendiri berkata, hubungan dingin antara PH, BN dan GRS ini macam kisah cinta yang tidak jadi. Mereka ingin bekerja sama tetapi masing-masing simpan perasaan curiga. Ronald Kiandi siap meramalkan dalam PRN akan datang, banyak kerusi pasti akan berlaku pertembungan sesama sendiri, bukannya kerjasama. Dan jangan lupa untuk membentuk kerajaan negeri, mana-mana gabungan perlu minimum 37 kerusi. Jadi pertarungan ini memang akan menjadi sengit dan berdarah politik. Apa yang menarik, Ronald bukan sekadar mengkritik slogan GRS, dia juga menyentuh isu yang lebih besar, yaitu kegagalan parti tempatan Sabah menyelesaikan masalah asas rakyat. Masalah air, elektrik, dan jalan raya semakin teruk 5 tahun kebelakangan ini, walaupun Sabah ditadbir parti-parti lokal. Kalau dulu memang ada masalah air, tetapi sekarang lebih parah. Catuan pun makin kerap, dan rakyat apalagi makin tersiksa. Soalnya kalau parti tempatan yang kononnya faham nadi rakyat Sabah pun gagal menguruskan benda yang paling asas, apa maknanya slogan Sabah untuk Sabahan? Haji Ji sendiri sejak jadi Ketua Menteri selepas PRN 2020 masih belum mampu menunjukkan pelan yang tuntas menyelesaikan masalah legasi ini. Memang, timbalan Ketua Menteri Syahelmi Yahya pun kata GRS sudah ada pelan lengkap, tetapi perlaksanaannya ikut jadwal akan mengambil masa. Katanya lagi kalau ada parti janji mau menyelesaikan semua masalah segera lepas dapat kuasa, itu hanyalah confirm janji manis saja. Tetapi Ronald Kiandi membalas dengan pedas. Kalau betul ada plan, kenapa masalah makin kronik? Adakah plan itu sekadar kertas cantik yang tidak dilaksanakan?
Lagi panas apabila Ronald membawa isu sejarah politik Sabah. Katanya sejak 1994 tidak pernah ada parti tempatan semata-mata berjaya tadbir Sabah. Sentiasa dalam bentuk hybrid, yaitu gabungan parti tempatan dengan parti nasional. Contohnya selepas era PBS, tiada lagi parti lokal yang betul-betul berdiri sendiri. Malah kalau kita lihat perbandingan dengan Sarawak, Ronald tidak setuju apabila orang kata yang kemajuan negeri itu kerana parti tempatan berkuasa penuh. Katanya Sarawak maju sebab ada pemimpin yang betul-betul komited, bukan sebab label parti lokal ataupun nasional. Dengan kata lain, bagi Ronald, apa yang Sabah perlukan bukanlah slogan, tetapi kepimpinan yang berwibawa. Sekarang ini Sabah sedang menuju ke PRN. Warisan dengan Syafiq Apdal sudah mengumumkan akan bertanding di semua 73 kerusi, menjadikan pertarungan yang lebih sengit. UMNO Sabah pula di bawah Bung Mokhtar masih berkira-kira ingin lawan GRS ataupun bekerja sama selepas PRN. Perikatan Nasional pula kata yang mereka akan bertanding sendirian tanpa calon ketua menteri rasmi. Ronald Kiandi siap cakap kalau PN menang, semua orang layak jadi ketua menteri. Tiada poster boy. Satu strategi yang pelik tetapi mungkin berkesan sebab Perikatan Nasional ingin menonjolkan pasukan dan bukan individu. Disinilah muncul persoalan besar yang membakar. Adakah slogan Sabah untuk Sabahan hanyalah satu retorik kosong untuk memancing undi? Atau ia memang satu perjuangan tulen yang gagal dilaksanakan karena ketidakmampuan pemimpin? Kalau kita pikirkan, selama ini rakyat Sabah sudah terlalu lama menjadi mangsa percaturan politik. Infrastruktur asas masih lagi ketinggalan. Walhal negeri ini sangatlah kaya, betul-betul kaya raya dengan sumber asli. Siapa yang patut dipersalahkan? Parti lokal yang gagal mentadbir? Parti nasional yang kononnya masuk campur tetapi tidak peduli? Atau pemimpin itu sendiri yang lebih sibuk jaga kedudukan daripada selesaikan masalah rakyat? Kalau ikut kenyataan Bung Mokhtar, GRS sudah tenggelam dalam gelombang Malaya. Kalau ikut Ronald Kiandi, parti tempatan gagal urus masalah asas. Kalau ikut GRS pula, mereka perlukan masa untuk laksanakan plan. Dan kalau ikut warisan, mereka janji nak berikan keutamaan kepada rakyat dengan fokus kepada isu air, elektrik, dan juga jalan raya. Jadi siapa yang kita mau percaya? Rakyat Sabah, apalagi memang penat sudah dengan janji-janji ini semua. Janji demi janji, tetapi ujung-ujung tiada apa-apa. Inilah yang jadi bahan perbincangan panas sekarang. Adakah masa depan Sabah lebih baik ditentukan oleh parti tempatan yang mungkin penuh kelemahan ataupun parti nasional yang kononnya ada sumber yang lebih besar? Atau sebenarnya masalahnya bukan lokal atau nasional, tetapi individu itu yang berkuasa? Kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, disinilah kontroversinya. Kita kena tanya diri sendiri. Siapa sebenarnya pengkhianat besar kepada rakyat Sabah? Adakah mereka akan melaungkan slogan Sabah berdaulat tetapi tetap tunduk ke arah Kuala Lumpur apabila soal kerusi? Ataupun mereka yang kononnya membawa masuk parti nasional untuk membantu tetapi akhirnya Sabah tetap ketinggalan dalam isu asas? Sebelum kita tamatkan perbincangan kita pada kali ini, saya ingin tinggalkan satu lagi persoalan panas untuk kita pikirkan. Kalau benar GRS, Warisan, UMNO, dan Perikatan Nasional semua ada kelemahan masing-masing, siapakah yang sebenarnya layak untuk memimpin Sabah? Adakah rakyat Sabah berani keluar dari kepompong lama dan memilih sesuatu yang betul-betul baru? Atau kita akan terus mengulangi skrip lama yang penuh dengan janji manis, retorik, dan akhirnya rakyat juga yang sengsara? Itulah yang membakar sekarang. Dan jawabannya ada di tangan rakyat Sabah sendiri. Jadi Anda rasa siapa pengkhianat sebenar? GRS yang kononnya parti lokal
Perikatan Nasional yang kata ini mereka lebih berwibawa, ataupun warisan yang janji ingin menyelesaikan semua masalah. Tinggalkan komen Anda, sebab perbincangan ini memang tidak akan habis di sini. Kalau betul konsep Sabah untuk Sabahan hanyalah gimmick, maka rakyat Sabah sedang diperbodohkan dengan slogan yang kosong. Tapi kalau ia benar-benar satu perjuangan, kenapa sampai hari ini masalah-masalah asas, air, elektrik, dan juga jalan masih lagi menghantui negeri yang kaya ini? Semua ini Anda yang tentukan. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini untuk lebih banyak pendedahan politik panas. Karena di channel ini, Currents VMY, kita bongkar semua cerita yang coba disembunyikan. Apakah Sabah benar-benar berdaulat atau sekadar slogan untuk PRN? Sekali lagi saya cakap, Anda tentukan. Baiklah semua, salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian sahaja semua, terima kasih.